Wabarakatuh, para penonton dan mati sekalian, kita bersiaran lagi. Alhamdulillah, saya cuba sedaya upaya insya-Allah dalam keadaan kita duduk di rumah sekarang, tidak bergerak daripada rumah, tidak keluar daripada rumah, tidak pergi shopping, tidak pergi shopping mall, tidak pergi market, tidak bertemu dengan kawan, tidak pergi main golf, tidak main tenis, tidak pergi berpiknik dan berbagai-bagainya, oleh kerana ada sekatan yang diberikan kepada kita, sekatan pergerakan itu. Masya-Allah. Apapun tuan-tuan dan puan, hari ini dah nak masuk besok hari yang ke-8 dah. Daripada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Besok 25 hari bulan bermakna sudah 8 hari kita berada dalam suasana duduk dalam rumah. Tuan-tuan kalau baca dalam ulasan-ulasan, terdapat beberapa orang, ramai juga kumpulan orang dalam keadaan restriction diberikan kepada mereka, dibuatkan kepada mereka untuk kebaikan semua. Tapi ada juga yang pergi berkelah, ada juga yang pergi park, ada juga yang pergi taman-taman bunga dan sebagainya. Kata mereka bila dia tanya, boring duduk dalam rumah. Tak tahu apa nak buat duduk dalam rumah. Tak tahu apa nak buat dalam rumah. Jenuh tengok dinding dalam rumah. Daripada 24 jam, tak tahan. Nak juga keluar, nak juga keluar, nak juga keluar. Polis pun datang, meleraikan mereka, memujuk mereka dan sebagainya. So, saudara, apa yang nak disebutkan di sini? Kerana kita yang lain-lain pun berada dalam keadaan tidak selamat. Kerana kita yang lain dalam keadaan kegugupan. Kerana kita yang lain hidup dalam keadaan ketakutan. So, saudara, marilah. Malaysia sebuah negara yang aman, sebuah negara yang damai. Terkenal, so, saudara. InsyaAllah, mari kita kekalkan kedamaian. Mari kita kekalkan keamanan itu. Apa yang kita nak buat? Saya nak cadangkan tidak lain dan tidak bukan. InsyaAllah, mari kita merenung diri kita. Inilah masanya muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu qabla an tuhasabu. Menghisap dirilah kamu sebelum kamu dihisap. Inilah masanya. Waktu kita bekerja, saudara dan tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, tak ada masa. Pagi-pagi dah pergi kerja dah. Pukul 6 dah bertolak. Jam. Saya dah sebut juga. Dalam pembentangan yang lain, saya dah sebut dah. Tak ada masa. Hujung minggu pun tak ada masa. Kadang-kadang bos panggil untuk bermesyuarat. Bos panggil untuk misalnya nak buat bajet tahunan. Bos panggil kerana speech bajet telah diumumkan ada kaitannya dengan organisasi kita. Berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan. Inilah masanya. Bangun pagi masih ada masa. Petang masih ada masa. Tengah hari masih ada masa. Malam masih ada masa. Kalau kita tak rancangkan masa kita ini, tuan-tuan, dia berlalu bersia-sia saja. Waktu petang, katakanlah hari ini pukul 5 tadi. Pukul 5 petang tadi, dengan suasana pukul 5 petang tadi, tak boleh di-repeat. Tidak boleh diadakan kembali. Tak boleh dibuat satu reincarnation balik. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Suasananya begitu, begitulah. Mataharinya banyak itu, banyak itulah. Sinarannya banyak itu, banyak itulah. Cuacanya begitu, begitulah. Tak boleh kata orang nak di-repeat, nak dibuat balik. Sebagaimana cahaya matahari pukul 5 pada petang tadi. Inilah saudara yang saya nak sebutkan untuk kita bersama-sama memikirkan. Mari kita bermuhasabah. Saya nak membacakan sepotong ayat Quran yang menjadi tema kepada pembentangan kita dalam 45 minit pada malam ini, insya-Allah. Apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam surah Ali Imran ayat 133. Bersegeralah kamu mengerjakan kebaikan dan keampunan dengan Tuhanmu, dari Tuhanmu, dan memperoleh syurga yang luasnya antara langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perkataannya kat itu, catchwordnya ialah bersegera. Melakukan apa? Bersegera melakukan kebaikan. Dan bertakwa. Bersegera melakukan kebaikan dan bertakwa. Kalau kita mengadakan persediaan yang sedemikian, dan keampunan, bertakwa dan keampunan. Baik. Bersedialah kamu mengerjakan kebaikan dan keampunan dan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memperoleh syurga yang luasnya antara langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perkataan yang pertama, bersedia. Apa dia bersedia? Untuk kita mengerjakan kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga apa? Untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah sediakan? Masya Allah. Allah sediakan syurga yang luasnya daripada langit dan bumi ini, tuan-tuan dan puan. Dan
memperoleh syurga yang luasnya antara langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang dapat melakukan apa yang disebut tadi, masuk dalam kumpulan orang yang bertakwa. Saudara yang saya muliakan sekaliannya, tadi balik, bersegeralah. Marilah kita pula malam ini tuan-tuan, apa saja yang namanya kebaikan. Apa tarikh kebaikan? Tarikh kebaikan ialah sesuatu yang kita lakukan itu matlamatnya kerana Allah. Sesuatu yang kita lakukan itu, nombor dua, caranya cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kita lakukan itu tidak menyentuh persoalan-persoalan mengenai yang haram, kalau boleh yang makruh pun tidak disentuh. Yang keempat, cara kita melakukan dan apa akibat daripada kita lakukan itu, akibatnya tidak lain dan tidak bukan, kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi kebaikan kepada semuanya. Okey, kita ayat-ayat yang tersilap. Macam mana ayat itu? Tuan-tuan ada sedikit masalah di sini. Dia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Ini dalam catatan saya. Dalam catatan saya. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesilapan dan sebagainya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang pun, saya tadi membaca Ali Imran 133. Tuan-tuan semaklah. Ali Imran 133, ya, ayatnya berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saudara yang saya muliakan sekalian, kalau misalnya ada silap dekat situ, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya salah saya lah mencatat tadi tuan-tuan dan puan. Apa pun yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, kita ambil dia punya gistnya. Gistnya dalam ayat apa pun, dalam surah mana pun, mengajak kita melakukan kebaikan. Satu, mengajak kita melakukan dengan segera. Segera, pengampunan pun segera. Sari'u ila maghfirah. Segeralah kamu memohon pengampunan. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk mendapatkan syurga yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluas sungai mengalir tuan-tuan, mengalirnya tuan-tuan dan puan. Luasnya antara langit dengan bumi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan kemudian disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak masuk dalam kumpulan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, maka sebab itu saudara, apa yang saya nak sebutkan ialah tentang kesegeraan. Segera. Nah, apa yang berlaku kepada kita sekarang? Yang berlaku kepada saya misalnya. Apa dia? Yang pertama sekali tuan-tuan, kita banyak menangguh-nangguh. Nak buat kebaikan nanti dulu. Nak pergi Mekah nanti dulu. Kita bersama-sama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat dan sebagainya tuan-tuan. Bila nak pergi Mekah? Nanti bila pencen. Bila nak pergi Mekah? Nanti bila pencen. Ada pula bila nak pergi Mekah? Nanti dapat seruan baru nak pergi Mekah. Seruan bila kita pun tak tahu tuan-tuan. Akhirnya menunggu seruan, malaikat maut datang bertemu dengan kita. Matilah dalam keadaan kita tidak menunaikan haji. Walaupun persediaannya semua sudah ada. Rumahnya sudah ada, kelengkapannya sudah ada, duit yang nak ditinggalkan untuk isteri lebih daripada mencukupi, badan pun sihat dan sebagainya. Maknanya tidak ada sikit pun uzur syar'i. Kalau ini tuan-tuan, manusia seperti ini matinya dalam Yahudi, Nasara dan Nasrani. Mati dalam kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang saya muliakan sekalian, ini yang disebut oleh para ulama terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, apa yang saya nak sebutkan berikutnya tadi tentang penangguhan, tangguh. Pasal apa kita nak tangguh? Nak sembahyang misalnya. Semalam tuan-tuan ingat tak masa saya ke udara, tuan-tuan mungkin dah lihat yang saya ke udara semalam ni. Kerana tak semayang, kenapa tak semayang? Tak ada khusyuk, tak dapat khusyuk. Selagi aku tak khusyuk, aku tak semayang. Macam mana tuan-tuan? Bila nak khusyuk? Bila nak dapat khusyuk? Apa pengertian khusyuk kepada kita? Mungkin masing-masing ada pengertian khusyuk. Tapi dalam ibadah, dalam syarak, ada pengertian yang sebenarnya, ada pengertian yang tulennya mengenai khusyuk itu. Tapi kalau kita nak tunggu khusyuk baru nak semayang, lapang baru nak semayang, pencen baru nak semayang. Masya Allah tuan-tuan. Malaikat maut sekali lagi saya menyebutkan tidak menunggu begitu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan bertemu dengan saya, bertemu dengan tuan-tuan, bertemu dengan semua sekali. Tidak ditangguhkan satu saat dan tidak dilewatkan, tidak disegerakan satu saat.
Tidak ditangguhkan satu saat, tidak disegerakan satu saat. Kalau begitulah misalnya malaikat maut datang bertemu dengan kita, apa persediaan kita? Saudara-saudara, saya mesti bersedia dan saudara mesti bersedia. Isteri kita mesti bersedia, suami kita mesti bersedia, semuanya mesti bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kita bersedia. Sekarang ni kita sihat. Tadi saya baca, tuan-tuan, macam mana teman-teman yang dijangkiti oleh COVID-19 ini, macam mana dia berada di hospital, berapa hari dia di hospital, macam mana dia menghadapi saat-saat yang cemas. Macam mana kalau ada kematian, dinukilkan di situ, tuan-tuan, masuk saja hospital, maka saudara-saudara mara pun tidak diizinkan untuk menziarahi, untuk menjenguknya. Jenguk pun tak boleh, apalagi ziarah. Mendapat rawatan selama katakanlah 10 hari, 12 hari dan sebagainya. Tidak dibenarkan. Yang baru kahwin pun, katakanlah baru 3 bulan kahwin, isteri tak dibenarkan melihat, mertua tidak dibenarkan melihat. Tak dibenarkan, tuan-tuan. Ialah kerana keadaan sakit virus, coronavirus ini sangat-sangat berjangkit dan sangat-sangat bahaya, mempunyai kadar kejangkitan yang agak tinggi begitu. Saudara yang saya muliakan sekalian, jadi bila berlaku kematian, tuan-tuan dan puan, disebut tadi dalam tulisan itu, siapa yang nak mengajar kita syahadah? Siapa nak mengajar syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Dalam suasana itu, tuan-tuan berada di ICU, tuan-tuan berada dalam sistem pernafasan, dibantu pernafasan. Kerana tuan-tuan dan puan, paru-paru kita mungkin tidak berfungsi, paru-paru kita berair, pneumonia. Tuan-tuan, siapa yang nak mentalkinkan kita? Siapa nak mengajar kita kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Nurse sibuk sangat, tuan-tuan. Bukan kita seorang aja. Bukan kita seorang aja. Doktor pun sibuk. Dan kesibukan itu, tuan-tuan, ada pula prosedur-prosedurnya, ada protokol-protokolnya yang mesti dijaga kepada manusia-manusia dan kepada pesakit-pesakit yang berada dalam keadaan yang begitu. Tuan-tuan, dibalut dengan plastik. Okey, tuan-tuan, matilah ditakdirkan, putus nyawa. Bayang, tuan-tuan. Putus nyawa pun saudara tak boleh tengok. Mak tak boleh tengok, isteri tak boleh tengok, ayah tak boleh tengok, kawan tak boleh tengok. Maka, tuan-tuan, dikatakan untuk dimandikan, bercukup dengan tayamum saja. Tayamum di luar daripada plastik yang tebal yang membalut kita itu. Diusung teruslah pergi kubur. Tak boleh orang tengok, tuan-tuan dan puan. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh dekati. Tak boleh orang tengok, tak boleh dekati. Okey, tuan-tuan yang hormati sekalian, kita harap insya-Allah, tuan-tuan, dalam hubungan ini, saya bagikan senario itu, saya baca tadi, dan saya baca itu tersentuh jiwa saya. Bila saya tersentuh jiwa saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah memungkinkan insya-Allah berlakunya sesuatu kepada kita. Kita bersedialah sekarang, bersegeralah untuk melakukan persediaan itu. Saya nak baca sikit, tuan-tuan. Ayah, you dapat lagi 1 minit. Kata ada 2 sesi. Suruh the viewers to stay tune. Okay. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan mengadakan satu sesi. Selepas ini saya mikirkan ada 1 sesi lagi kita akan adakan. Okey. Tuan-tuan, apapun saudara yang saya muliakan sekalian, tadi soal bersedia. Saya minta maaf lah, tuan-tuan, kena ada sikit saya lah pada malam ini mungkin tidak begitu lancar dan sebagainya. Saya minta maaf. Tapi saya dengan tulus ikhlas, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan tegurlah di mana yang tidak betulnya, tegurlah bacaan-bacaan yang tidak betulnya dan sebagainya. Saya sangat terbuka demi Allah dan Rasulnya. Saya buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun saya mohon ampun kepada Allah. Apa pun, insya-Allah subuh nanti, sebelum subuh kita bangun sembahyang taubat, mohon ampun kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang, tuan-tuan, yang dibuat bersalahan dengan peraturan-peraturan syarak terutamanya. Tapi apa pun, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian, balik untuk bersegera menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bersegera. Dan tadi, tuan-tuan, saya nak habiskan cerita tadi, kita dikebumikan tak ada saudara mara. Tak ada. Setelah dikebumikan, saya diberitahu barulah pihak KKM misalnya memberi kita ruang untuk menziarah kubur itu setelah dikebumikan semuanya. Jadi saudara, kalau ini berlaku kepada kita, dan kemungkinan berlaku kepada kita besar sebenarnya, bagaimana, tuan-tuan, kalau tidak ada persediaan?
Family tidak ada persediaan, mak ayah tak ada persediaan, isteri suami tak ada persediaan, adik-beradik tak ada persediaan. Persediaannya hanya tangisan. Tangisan tak banyak bantu, tuan-tuan. Tangisan tak banyak bantu. Apalagi tangisan yang melebihi batas-batasnya, lagi tidak bantu kepada jenazah yang pergi. Kepada roh yang pergi. Jadi saudara yang saya menanti, apa yang nak dilakukan insya-Allah? Bersegera. Balik kepada bersegera. Tuan-tuan, dalam konteks kita bersegera ni, tuan-tuan, bersegera ni, saya mengharapkan tuan-tuan sangat, insya-Allah, marilah kita sama-sama dalam kesegeraan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Marilah kita bersama, tuan-tuan dan puan-puan, melakukan 3-4 perkara. Pertama, tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini, atas nama bersegera melakukan kebaikan, bersegera melakukan kebajikan, bersegera melakukan amal soleh. Mari kita lakukan pada malam ini satu janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mulai daripada hari ini aku nak bersegera mendampingkan diri kepada Engkau. Itu yang pertama. Aku nak bersegera mendampingkan diri kepada Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Aku nak bersegera insya-Allah membaiki diri aku bersama keluarga aku. Nak menjadi insan-insan yang disayangi Allah, insan-insan yang dikasihi Allah, insan-insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Yang kelima, insya-Allah tuan-tuan dan puan, dalam keadaan kita bersegera itu, salah satu daripadanya, bersegeralah bertaubat. Sari'u ila maghfiratum min rabbikum. Segeralah kamu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Saya sendiri ini banyak kesilapan, tapi saya memberanikan diri berdepan dengan teman-teman. Dah 40 tahun tuan-tuan berdepan dengan tuan-tuan, bertemu perempuan. Daripada saya mengkemudikan Forum Perdana Ehwal Islam selama 6 tahun berturut-turut, alhamdulillah. Nampaknya alhamdulillah berkat saya bergaul dengan almarhum Profesor Datuk Harundin, bergaul dengan adiknya almarhum Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, bergaul dengan bekas Mufti Selangor Datuk Ishak Bahrum, bergaul dengan Profesor Datuk Hashim Yahya. Orang ni tuan-tuan dan puan, bergaul dengan Datuk Ismail Kamus misalnya, yang masih ada lagi di dunia ini tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Nampaknya kehidupan kita terarah, tersusun oleh kerana mereka menyusun kehidupan mereka sebegitu rupa. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, balik tadi, saya dah memberitahu beberapa perkara yang namanya kita bersegera melakukan. Dan kita mesti melakukan malam ini juga. Malam ini atas nama kita nak menyusun, tuan-tuan, nak menyusun keluarga kita, diri kita. Malam ini, tuan-tuan, malam ini kita akan lakukan. Yang terbaik kita akan lakukan pada malam ini. Apa yang terbaik kita lakukan malam ini? Tuan-tuan, kita kumpulkan isteri dan anak-anak kita sebelum kita tidur, tuan-tuan. Sebentar lagi kita tidur. Jam saya pukul 9.40 sekarang ni. Lambat lagi kita nak tidur kan, tuan-tuan. Ambil kesempatan daripada apa yang saya bincangkan. Walaupun ada kelemahan di sana sini, tuan-tuan, maafkan kita, minta Allah ampunkan kita kelemahan itu. Mari kita satukan hati seluruh keluarga kita. Kita sebagai ketua keluarga, tuan-tuan sebagai ketua keluarga, saya sebagai ketua keluarga, malam ini kita bersama dengan seluruh ahli keluarga kita untuk memikirkan kesegeraan melakukan kebaikan, kesegeraan melakukan amal saleh, kesegeraan pergi kepada jalan yang lurus untuk bertemu dengan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Tuan-tuan dan puan, jalan yang lurus, inilah jalannya. Jalan yang pernah diteroka oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang lurus, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang besar yang kita lakukan pada malam ini. Yang kedua, tuan-tuan, yang kita lakukan pada malam ini, tak boleh janji dengan Allah begitu saja. Janji dengan Allah mesti diikuti dengan satu perubahan dalam hidup kita. Besok subuh, tuan-tuan, sebelum subuh, kalau boleh sebelum subuh, saya ada satu sesi, tuan-tuan. Apa di sesi? Sesi namanya membersih jiwa. COVID-19, ibadah membersih jiwa. COVID-19, titik 2, ibadah membersih jiwa. Besok pagilah, tuan-tuan dan puan, kita nangis di hadapan Allah. Tahajud kita besok pagi, insya-Allah. Sembahyang taubat kita besok pagi, insya-Allah. Sembahyang hajat kita besok pagi, insya-Allah. Sembahyang witir kita besok pagi, Allah. Tadah tangan ke langit, tuan-tuan. Tadah tangan ke langit. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak dosa aku, wahai Allah. Banyak dosa aku. Dosa terhadap engkau, wahai Allah. Dosa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa terhadap ibuku, wahai Allah. Dosa terhadap ayahku, wahai Allah. Dosa terhadap isteriku, terhadap suamiku. Dosa terhadap anak-anakku, wahai Allah.
dosa terhadap adik abang dan kakakku, dosa terhadap pakcik dan makcikku, jiran tetangga dan sahabat-sahabatku. Akhirnya dosa di tempat kerja, dosa di kilang, dosa di pejabat, dosa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa kepada Muhammad? Nabi Muhammad, umat Muhammad? Dosanya ialah kita pendamkan ilmu. Ada ilmu, kita pendamkan ilmu. Kita tak sebarkan ilmu. Ada kekuatan, kita tidak gunakan kekuatan untuk mendatangi mereka. Ada kaki, kita tak gunakan kaki mendatangi mereka. Ada kereta, kita tak gunakan kereta mendatangi mereka untuk membawa mereka bersama-sama. Marilah kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala secepat mungkin, seawal mungkin. Jangan tangguh-tangguh, jangan tangguh-tangguh. Sebab saya ulang lagi, malakal maut tidak pernah tangguh untuk menyentap nyawa kita. Saya ulang balik lagi. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal nanti, malakal maut akan datang, tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan walaupun satu saat. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, yang berikutnya tuan-tuan dan puan, setelah kita mesyuarat tadi, setelah kita bangun pagi besok, insya-Allah kita melakukan sesuatu yang terbaik, tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan akan melakukan sesuatu yang terbaik dan Allah akan terima. Ud'uni astajib lakum. Minta, kata Allah, minta. Allah akan makbulkan apa yang kita minta. Saya yakin tuan-tuan, Allah akan makbulkan permintaan tuan-tuan. Allah akan makbulkan tangisan tuan-tuan. Allah makbulkan rintihan tuan-tuan. Allah makbulkan insya-Allah derayan-derayan air mata pengampunan, air mata keseronokan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar nanti untuk menikmati bersama-sama air telaga itu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronoknya kita menerima buku catatan daripada tangan kanan. Seronoknya kita berada di atas mizan, insya-Allah timbangan di sebelah kanan lebih berat daripada timbangan sebelah kiri dan kita meniti titian sirat dengan kilat. Kenapa? Tuan-tuan, diikuti tadi dengan perubahan yang berlaku kepada kita. Duha, tuan-tuan, sembahyang isyraq jangan tinggal. Sembahyang duha jangan tinggal. Qabliyah dan ba'diyah jangan tinggal. Doa jangan tinggal. Wirid jangan tinggal. Baca Quran jangan tinggal. Sedekah jangan tinggal. Infak jangan tinggal. Tuan-tuan, inilah di antaranya yang perlu dibuat. Kemudian yang ketiga, yang besar yang ketiga tuan-tuan, tak payah dah, tak payah fikir-fikir lagi dah tuan-tuan. Tak payah fikir-fikir. Kalau fikir-fikir lagi, nantilah dengan fikir-fikir ada pula setan. Setan masuk tengah-tengah. Nanti dulu. Biar suasana COVID-19 ini, biar suasana coronavirus ini biar lengang sikit, biar stabil sikit. Baru kita boleh pergi masjid, baru kita boleh pergi surau, baru boleh pergi madrasah, baru boleh kuliah dan sebagainya. Tak payah tunggu tuan-tuan. Kuliah boleh buat di rumah, baca hadis di rumah, baca Quran di rumah. Mengingatkan ke ahli-ahli keluarga kita, boleh di rumah, tak payah di masjid lagi. Masjid tak buka lagi, surau tak buka lagi tuan-tuan dan puan. Kita tak tahu sama ada 31 hari bulan ni, masjid akan dibuka, surau akan dibuka, madrasah akan dibuat. Tapi saya rasa dalam keadaan kita sekarang ni, dunia sekarang ni sedang bergoncang tuan-tuan. Dengan coronavirus, COVID-19 goncang dunia sekarang ni. Amerika, negeri so powerful, number one country, economically number one country in the world, pun sedang bergoncang sekarang ni. Menggelabah sekarang pimpinan tertinggi di Amerika Syarikat. South Korea bergoncang, Itali bergoncang. Sampai Afrika sekarang tuan-tuan, Latin America sekarang ni. Seluruh dunia sekarang ni sedang digoncang oleh virus yang tak nampak pun. Mata tak nampak, pakai mikroskop baru nampak. Tak tahu di mana datang tuan-tuan. Batuk itu singgah kepada kawan-kawan kita yang duduk dekat dengan kita. Tak sampai pun 1 meter, tak sampai pun 2 meter. Kita diminta supaya berada 2 meter berjauhan dengan mereka. Tuan-tuan, macam-macam sedang berlaku. Tapi tuan-tuan nampak, apa pun kepala kita menyusun, fikiran kita menyusun, hati kita menyusun. Apa yang kita nak susun tuan-tuan? Kita susun kehidupan kita tanpa bertangguh-tangguh. Saya nak ulang lagi. Tanpa bertangguh-tangguh. Inilah yang perlu kita lakukan tuan-tuan. Saya harap apa yang kita lakukan ini mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kasih dan sayangnya kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Yang berikutnya, yang keempat, yang insya-Allah yang ingin saya sebutkan dalam ruangan ini. Tajuk kita tadi tuan-tuan, tajuk COVID-19 segera melakukan kebaikan. COVID-19 segera melakukan kebaikan. Di awal tadi mungkin ada sikit tersilap bagi saya. Ada beberapa tempat saya memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada para penonton. Tapi apa pun tuan-tuan, insya-Allah
yang berikutnya, lepas ini kita istiqamah. Kita istiqamah. Pujuk isteri, pujuk anak, pujuk suami, pujuk adik, pujuk abang, pujuk kakak, pujuk anggota terdekat. Bukan kita saja yang bersegera. Bukan kita saja adopt satu pathway dalam hidup. Satu jalan dalam hidup ini, bersegera kepada keampunan Allah, bersegera mengerjakan kebaikan. Tapi seluruh keluarga, sederap, seirama, senada, selagu, sesuara, tuan-tuan. Supaya mereka pun berubah macam kita berubah. Daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Daripada yang agaknya kurang enak di sisi Allah kepada yang lebih enak di sisi Allah. Kepada yang tidak disayangi Allah kepada yang disayangi Allah. Kepada yang tidak diredai Allah kepada yang diredai Allah. Itu dikotominya begitulah, tuan-tuan. Daripada yang tidak kepada yang iya. Ini yang nak dilakukan. Apapun, tuan-tuan dan puan, ya, akhirnya saya nak membacakan sepotong hadis ini. Hadis ini saya nak bacakan, tuan-tuan, ya. Hadis ini menyebutkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, diriwayatkan, an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tuan-tuan, ya, disebut ini tentang bersegera ni. Ada kaitan langsung dengan bersegera. Pertama tu, an umrihi fima afnah. Bagaimana kita menggunakan umur kita ni? Bagaimana kita melalui proses ni? Terutama umur daripada alam remaja. Bila kita mula balik. Tuan-tuan dan saya mungkin balik umur 13 tahun. Yang perempuan biasanya lebih awal lagi 12 tahun. Mula balik, hari pertama kita balik, mimpi pada malam tadi, tuan-tuan dan puan, sudah ada malaikat kiraman katibin, raqib dan atid sudah ada. Mencatatkan yang baik dicatatkan, yang buruk pun dicatatkan. Saya yakin, tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, mungkin termasuk saya. Catatan buruk agak-agak saya mungkin lebih banyak daripada catatan kebaikan. Susah-susah lagi. Hari ini saja. Hari ini apa kebaikan? Dengan isteri apa kebaikan? Dengan anak apa kebaikan? Kita ada logbook lah, tuan-tuan. Apa kebaikan-kebaikan yang kita buat? Apa kebaikan? Ada inventory. Ada inventory kebaikan dan ada inventory kepasadan. Baik dan fasad. Apa dia? Masya Allah, tuan-tuan. Kita mengumpat orang. 2 jam duduk mengumpat. Hari ni tak ada apa nak buat. 2 jam mengumpat. Siapa yang kita mengumpat? Menantu kita umpat dia. Anak saudara kita yang datang ke rumah kita sebelum COVID-19 dengan suaminya datang, tuan-tuan. Kita umpat dia, tuan-tuan. Kita keji dia. Mengumpat jiran, mengumpat majlis perkahwinan, mengumpat acara-acara yang diadakan, mengumpat orang sebelah, mengumpat berbagai-bagai kita umpat. Jadi, tuan-tuan dan puan, itu dosa-dosa yang dilakukan. Dosa bersendirian, dosa dalam keluarga, dosa dengan jiran tetangga, dosa dalam masyarakat, dan akhirnya dosa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, wa an ilmihi fima fa'al. Dosa tidak menyebarkan ilmu. Tuan-tuan, saya selalu menyebut, hari Jumaat saya pun diberi ruang, alhamdulillah, di mana saya pergi kebetulan pada hari Jumaat, diberi ruang untuk menunaikan Jumaat, membaca khutbah, memberi tazkirah, membaca khutbah, dan biasanya diminta oleh jamaah yang hadir itu, minta berkat konon katanya untuk mengimamkan solat Jumaat dan kemudian bermunajat, berdoa. Tuan-tuan, ya, yang tuan-tuan tengok dalam video, saya pun dah tak tengok, dah 3 hari tak tengok. Hari itu yang terakhir tengok, sudah 8 juta, tuan-tuan. 8 juta reach. 8 juta reach. Munajat doa saya di masjid, masjid Cangkat Ibul. Cangkat Ibul, Bukit Gantang, tuan-tuan dan puan, pada 2 Jumaat yang lalu. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan, ya? Ini dia. Wa an malihi min aina maktasabah. Wa an ilmihi fima af'al. Fima fa'al. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu, macam mana kamu amalkan ilmu? Kamu dengar ilmu, amal tak? Kamu dengar ilmu, buat tak? Berapa banyak kita dengar, tuan-tuan? Berapa banyak kuliah subuhnya, kuliah maghribnya, di TV-nya, Allah, TV hijrahnya, radio IKIM-nya, macam-macam kita dengar hari-hari. Tapi apa yang kita amalkan? Berapa persen yang kita amalkan? Cuba kita tengok. Cuba tanya diri kita itu. Tuan-tuan yang tahu meletakkan percentage. How much that we have put those into practice? Berapa banyak yang kita sudah lakukan, tuan-tuan dan puan? Kemudian, wan malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Harta yang kita dapat, macam mana kita dapat harta itu? Apa jalan kita dapat harta itu? Tengok, tuan-tuan. Kaya kita. Kaya dalam masa dekat 2 tahun. Kaya terus, tuan-tuan. Daripada manusia biasa, kaya terus. Melonjak kayanya.
Tapi rasuah, tuan-tuan, rasuah. Mata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang terlibat dalam rasuah, memberinya, menerimanya, maka yang menunggunya adalah neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuan-tuan, jangan. Yang itu bersegeralah memberhentikan. Mohon ampun kepada Allah. Berhenti. RM10 pun berhenti, RM20 pun berhenti, RM30 pun berhenti, RM3,000, RM3 juta berhenti. Tuan, dia makan diri kita, tuan-tuan. Dia makan ilmu kita. Dia makan keyakinan kita. Dia makan akidah kita. Dia makan syariat kita. Dia makan akhlak kita. Jangan tuan-tuan. Jangan terlibat, insya-Allah. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dengar sikit perbincangan daripada saya ini. Saya harap kalau ada itu, we got to stop at once. Stop at once. Terus kita berhenti, tuan-tuan. Kita bertaubat. Macam mana taubat, tuan-tuan? Kita bertaubat. Taubat tu ada paling tidaknya ada 3 jalan taubat. Pertama, kita menyesal dan tak buat lagi. Berhenti terus. Berhenti langsung. Apa pun kemungkaran yang kita lakukan, seperti saya sebut rasuah tadi, misalnya, berhenti terus. Kemudian kita menyesal. Dan tidak mengulangi lagi. Dan ditutup pula dengan amalan-amalan yang boleh menutup segala kekurangan kita waktu kita terlibat dalam rasuah itu, misalnya. Dan secara istiqamah kita terus menjadi manusia yang bebas rasuah. So, saudara yang saya muliakan sekalian, itu satu contoh. Kemudian, wa'an jismihi fima ablah. Kekuatan jasad yang kita ada, kekuatan jasadiyah. Dia ada 3 kekuatan. Kekuatan fikriyah, kekuatan jasadiyah, kekuatan ruhiyah. Tuan-tuan ada semua, tuan-tuan. Hanya mungkin kita belum meletakkannya kepada speed. Kita belum meletakkannya kepada gear 5 dan turbo. Boleh meletakkan kepada, tuan-tuan, shift kepada turbo. Jadi sampailah masanya, tuan-tuan, oleh kerana kita dah banyak ruang-ruang yang kita tinggalkan. Banyak ruang-ruang yang kita tidak isi. Banyak masa yang kita tidak memanfaatkan. Ini ciri diri saya ni, tuan-tuan. Banyaklah kelakuan-kelakuan kita yang menyalahi agama. Banyaklah perintah Allah yang tidak kita lakukan. Banyak tegahan-tegahan Allah yang kita lakukan. Saudara-saudara, apa artinya semuanya ini? Artinya segera. Segera. Macam ayat yang dibacakan awal-awal tadi. Segera kamu melakukan kebaikan, melakukan amal salih. Di antara kesegeraan itu ialah mohon ampun kepada Allah SWT. Sembahyang taubat. Besok pagi, saya ulang lagi. Besok pagi kalau boleh bangun pukul 5. Subuh sekarang 6.15. Antara sembahyang ni sembahyang taubat. Usalli sunnata taubati. Rakaat ini ada lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunat taubat. 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lepas tu kita mohon ampun kepada Allah. Angkat tangan, tuan-tuan. Mohon ampun kepada Allah. Nangis. Macam mana Nabi Muhammad SAW nangis? Nabi Muhammad yang tak pernah ada dosa, tuan-tuan. Satu dosa pun tak ada. Kalau nak dibentangkan hatinya, putih melepak hati, tuan-tuan. Tak ada satu catatan hitam. Tak ada not a single dot, black dot. Di hati Nabi Muhammad SAW. Di jiwa Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sembahyang malamnya, sujudnya begitu lama. Aisyah melaporkan, tuan-tuan dan puan, dalam sujudnya, aku dengar, kata Aisyah, macam mana daripada rongga, daripada dada Nabi Muhammad, bunyi macam air yang sedang dijerang, yang sedang dibakar dengan api yang menyala begitu. Menggelegak air itu, begitulah bunyi menggelegaknya dada Nabi Muhammad dengan tangisan. Bila mana bagi Nabi bangun daripada sujudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dapati tempat sujudnya banjir dengan air mata baginda. Saudara-saudara, Nabi tidak berdosa. Nabi tak ada dosa. Macam mana sembahyangnya begitu? Nabi mohon ampun kepada Allah, tuan-tuan. Ada hadis mengatakan 70 kali. Ada hadis mengatakan 100 kali satu hari. Itu Nabi yang tak ada dosa. Hasan Ali ni yang syarat dengan dosanya. Berapa kali saya minta ampun? Berapa kali saya nangis di depan Allah? Berapa kali saya merintih di depan Allah SWT dengan dosa-dosa yang syarat dengan bahu kiri saya ni. Tak mampu saya nak bawa, nak kendong dosa itu, tuan-tuan dan puan. Macam mana saya nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, ya. Sebab itu, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita.
Dan saya nak wrap up tuan-tuan. Saya nak wrap up. Pertama, perkataan bersegera tadi, ayat yang saya baca tadi, ya, bersegera kepada pengampunan Allah, bersegera melakukan amal saleh, bersegera melakukan kesemua kebaikan itu, disediakan kita syurga yang luasnya antara langit dengan bumi, dan diperuntukkan syurga itu kepada orang yang bertakwa, kerana di antaranya bersegera melakukan kebaikan, bersegera melakukan amal saleh. Ayat yang saya baca tadi. Tuan-tuan dan puan, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, ya, tak ada orang dalam dunia ni, tak ada orang. Termasuk saya yang bercakap ni, tak ada orang. Tak ada orang yang tidak terlepas daripada penyakit bertangguh-tangguh ni, tak ada orang. Ya. Tak ada orang. Procrastination, namanya procrastination. Pejabat kita tangguh, bos enggak, I want it by Friday. Friday ini tak siap, Friday depan pun tak siap. Sebab itu performance dia, orang lain dapat A, performance dia adalah C saja. Tuan-tuan bekerja dalam corporate companies dapat C, tuan-tuan tak naik pangkat, mungkin demotion. Tuan-tuan, you be demoted kerana kita tidak perform dalam kerja kita. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah bersegera membaiki diri, bersegera membaiki diri. Yang ketiga yang saya nak panjangkan di sini ialah insya-Allah, bila kita nak melakukan kebaikan, bila kita nak berhentikan menangguh-nangguh, malam ini, hari ini, dengan kita mengadakan sikit perbincangan dengan isteri, dengan anak-anak kita, dengan suami kita sebelum tidur ni. Kejap lagi kita akan tidur, kumpulkan mereka. Jangan ambil masa panjang sangat tuan-tuan. 15 minit dah cukup dah. 15 minit cukup. Beritahu mereka, katakan ayah tadi, ibu tadi sedang mengikuti satu persembahan daripada Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali dalam dia punya page dia, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Page dia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Tuan-tuan tolong sebarkan, tuan-tuan. Tolong sebarkan. Sebarkan, ya, tuan-tuan, share dengan teman-teman. Share dengan teman-teman yang lain. Kalau ada kebaikannya, share kepada mereka. Tiap satu hantaran yang tuan-tuan bagi, tiap satu forward yang tuan-tuan buatkan kepada teman-teman yang lain, tuan-tuan, insya-Allah semuanya akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dalam konteks ilmu yang kita sampaikan pada malam ini, ilmu yang tuan-tuan akan turut sampaikan kepada teman-teman, kepada saudara mara dan sebagainya. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang disebutkan tadi, ya, daripada perbincangan yang kita buat tadi, selain daripada malam ini kita berbincang, besok pagi kita akan sembahyang taubat. Memang saya yakin saya akan mengulangi saja, tuan-tuan. Saya yakin saya dah sebut banyak kali dan tuan-tuan dah buat benda, dah lama buat. Mungkin tuan-tuan buat lebih dahulu daripada saya. Tapi apa pun tuan-tuan, ingat mengingat. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingat itu bagus bagi orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Saya hanya mengingatkan, tuan-tuan ingatkan saya ingatkan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, tak ada ruginya kita ingat. Tak ada ruginya kita mengingat. Tak ada ruginya kita diingatkan. Tak ada ruginya kita menjalankan kerja mengingat-ingatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan tentang malaikat maut akan datang. Ingatkan kematian akan datang. Ingatkan shortcoming kita. Ingatkan shortfall kita. The lot of shortfalls dalam kehidupan ini. Terutama spiritual shortfalls yang saya dan mungkin teman-teman yang lain sedang menghadapinya, yang kita mesti keluar daripada shortfall itu. Dan akhirnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan marilah kita bersama-sama like and share. Sebarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan kalau ilmu yang saya bagi ini ada sikit, tuan-tuan, ada kebaikannya. Saya faham bukan semuanya yang saya sampaikan ini dapat masuk kepada kita, dapat diterima oleh kita. Dan saya juga faham, insya-Allah, saya melakukannya dalam konteks dakwah yang lebih luas, insya-Allah. Sikit saya tahu, sikit saya sampaikan. Ada yang saya tahu, itulah yang saya sampaikan. Ada ilmu yang tersemat, itulah yang saya keluarkan. Ada pemikiran yang ada dalam kepala itu, itulah yang saya nak sharekan kepada teman-teman sekalian, tuan. Dengan catatan, saya pun manusia kerdil. Saya pun manusia yang agak, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tidak apa baik-baiknya saya dibandingkan dengan tuan-tuan. Tidak apa bezanya saya dengan tuan-tuan. Tidak ada kedudukan saya lebih tinggi daripada tuan-tuan. Semuanya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya dan tuan-tuan, jin dan manusia, saya dan tuan-tuan dijadikan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah. Malam ini, sesi malam ini, tajuk malam ini, COVID-19, segera melakukan kebaikan. Tuan-tuan,
adalah dilakukan dalam konteks mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhirkannya tuan-tuan, insya-Allah dalam konteks ini khusus untuk anak-anak saya lah, anak-anak muda saya. Ini buku yang ke-41 tuan-tuan. Ini buku yang ke-41 saya tulis. Dan nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan, hampir keseluruhan buku ini meminta mereka bersegera. Yang sudah balik umur 13 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun anak-anak kita, bersegeralah menjadi anak yang soleh. Bersegeralah menjadi anak yang soleha. Bersegeralah solat. Bersegeralah taat kepada mak bapak. Bersegeralah yang pentingnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada mak, taat kepada ayah yang dah berkahwin, anak-anak perempuan yang dah berkahwin, taatlah kepada suami-suami mereka. Jadi buku ini tuan-tuan dan puan, kalau anak kita remain semacam anak kita, minta maaf yang kebanyakannya yang kita tahu, saya ada statistik mengenai kelemahan-kelemahan dan mengenai perilaku anak-anak kita tuan-tuan. Ada statistik yang dikumpulkan oleh jabatan-jabatan dalam kerajaan dan sebagainya tuan-tuan. Menampakkan bahawa anak-anak kita ni tuan, sebut saja penjara, boleh katakan 80% orang-orang Islam. Sebut aja orang membuang anak, boleh katakan 80% orang Islam. Sebut kahwin melakukan seks di bawah umur, sebanyakkannya 90% adalah orang Islam. Tuan-tuan, jadi kita tak mahu. Sebut perceraian, kebanyakan perceraian berlaku dalam masyarakat Islam. Jadi tuan-tuan, inilah yang saya tulis sebagai bekalan. Kalau saya mati pun, inilah juru acara saya, inilah juru bicara saya, inilah juru fikir saya, inilah juru untuk mendapatkan pahala bagi saya yang akan berada di alam kubur, di alam barzah nanti tuan-tuan. Buku yang kedua tuan-tuan dan puan, buku yang kedua ini untuk kita. Ini untuk kita. Untuk tuan-tuan, untuk saya. Untuk ibu dan ayah. Umur 30, 40, 50, 60, 70 pun elemennya elemen kesegeraan. Mari kita bersegera melakukan kebaikan. Tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Pasal kita nak mati dalam Husnul Khatimah. Kita nak mati dalam Husnul Khatimah. Lawan Husnul Khatimah, kalau kita tidak mengambil keputusan bersegera pada malam ini, lawannya ialah Su'ul Khatimah. Macam mana doa tuan-tuan? Kita dengar doa tuan-tuan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa ya Allah, matikan aku dalam mati yang baik. Jangan kau matikan aku mati yang buruk. Apa mati yang baik? Mati yang baik, kalimat terakhir kita, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi buku ini tuan-tuan saya tulis bagi menyediakan persediaan. Persediaannya macam mana? Persediaan untuk mendekati Allah, menghampiri Allah, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keberkatan dalam hidup ini di bawah naungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bertakbir seluruh alam, seluruh buana ditakbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dengan buku ini insya-Allah dibekalkanlah. Di hujungnya tuan-tuan dibekalkan. Ini dia. Di hujungnya dibekalkan tuan-tuan bab 9. Bab 9 di hujung ni dibekalkan satu persatu amalan-amalan selain daripada amalan kita hidup di dunia ini, amalan-amalan nak bertemu dengan Allah. Daripada bangun pagi, saya cadangkan bangun pagi pukul 5. 4.45 pukul 5 saya cadangkan. Adalah amalannya, sebelum subuh apa amalannya, waktu subuh apa amalannya, selepas subuh apa amalannya, kemudian tuan-tuan dan puan, menjelang nanti zuhur, sebelum zuhur apa amalannya, selepas zuhur apa amalannya, kemudian asar, sebelum asar apa amalannya, selepas asar apa amalannya, apa wiridnya, apa doanya, apa salatnya. Tuan-tuan, selepas itu maghrib. Sebelum maghrib apa amalannya, selepas maghrib apa amalannya. Selepas itu isyak, antara maghrib dengan isyak, masya-Allah, antara waktu yang paling divine, antara waktu yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah antara maghrib dengan isyak. Malam ini, malam besok, lusa tuan-tuan, kita gunakan maghrib dengan isyak. Tak payahlah televisyen tu kita tinggalkan sebentar waktu Covid ni tuan-tuan dan puan, Covid-19 ni. Kita punya handphone, smartphone, kita kurangkan buat seketika. Kita perbanyakkan untuk memperbaiki diri kita secara segera, tidak bertangguh-tangguh untuk melakukan kebaikan. Inilah mungkin guide-nya. Inilah tuan-tuan yang disediakan oleh saya secara yang kerdil ini. Menulis buku yang ke-42 buku ini tuan-tuan. Ada satu lagi buku yang akan terbit tuan-tuan
saya malam ini tengok manuskripnya. Saya dah tengok manuskripnya. Saya dah edit manuskripnya. InsyaAllah dalam 2 minggu ini terbitlah satu buku lagi khusus untuk wanita. Mesti dibaca oleh suami, mesti dibaca oleh isteri, mesti dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Apa tajuknya? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin kita mahu, kita doa seluruh isteri menjadi isteri Ketua Ahli Syurga. Bukan Bidadari Syurga, Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhati sekalian, insyaAllah untuk dapatkan buku-buku itu, banyak yang tanya. Call ini saja, call. Call Suraya. Suraya. 013-628-3985. 013-628-3985. 013-628-3985. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah ya, seluruh buku ni saya tulis, buku ni saya cetak, buku ni saya edarkan, tuan-tuan dan puan ya. Saya absorb segala kosnya, minta maaf tuan-tuan dan puan ya. Dan segala hasilnya, saya sehingga malam ni tidak ambil satu sen pun. Kita infakkan, kita dermakan, kita sedekahkan kepada tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah yang saya akan ceritakan insyaAllah dalam episod-episod yang berikutnya bila bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan insyaAllah. Jadi inilah sumbangan akhir saya, inilah sumbangan yang hidup bagi saya, inilah sumbangan yang mati bagi saya, inilah sumbangan untuk saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sekali lagi, minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan di awal tadi terutamanya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada para penonton yang dihormati sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam husnul khatimah.